Ada persoalan sini, masalah dalam bulan puasa. Kita nak buka puasa, nak makan terus gear 1, gear 4 ke, nak buka gear 1 dulu makan kurma dulu. Adakah kita ni, sebab kalau kita terus gear 4 makan segala-gala makan, nanti terlepas sembahyang jemaah. Tapi kita dah makan lah. Ataupun adakah adab yang betulnya kita makan sedikit dulu, kemudian baru kita solat, dan kemudian barulah kita makan balik? Maka jawapan itu sebenarnya boleh jawab pendek, boleh jawab panjang. Kerana masa suntuk kita jawab pendek. Apa tujuan puasa? Ya, tujuan puasa itu pada awalnya adalah untuk mentaati perintah Allah, menahan diri daripada makan dan minum dan segala yang membatalkannya daripada terbit mulia fajar sampailah terbenam matahari. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuannya. Kami wajibkan kamu ni puasa seperti mana orang-orang yang dahulu. Mudah-mudahan kamu ni jadi orang takwa. Jadi kat mana rahsia tu? Rahsia dia pada tak makan, tak minum. Bila kita tak makan dan tak minum, diri kita ni menghampiri sifat malaikat. Tak makan, tak minum. Bila diri kita ni telah mendekati sifat kemalaikatan, tak makan, tak minum, nafsu kita dah merendah begitu tu, ya, tertahan, maka di saat itu mustajablah segala doa kita itu. Di saat itu mustajablah segala permintaan kita itu. Di saat itu terbukalah pintu-pintu rohani. Ya, dia dalam Ramadan ni ada yang tertutup, ada yang terbuka. Yang tertutup tu apa? Nafsu. Yang terbuka itu apa? Ruang untuk meningkatkan rohani. Bila kita puasa, kita buka puasa, kita hentam 3-4 pinggan, baru nak terbuka tutup balik. Ya. Biar itu iftar. Iftar tu bukan makna buka puasa saja. Iftar tu makna buka alamul ghaib. Buka segala cahaya makrifah. Jadi bila kita makan tu, kita terus kenyang, baru hati tu nak buka macam ni, kita pop tutup balik. Tutup balik. Jadi rahsia puasa ni, jangan kenyangkan perut. Makan sedikit, try sembahyang, try zikir, tengok apa jadi. Sebab ketika itu perut kita ni dia 1/3 je isi, banyak kosong lagi. Kita penuhkan pula dengan sembahyang maghrib, sembahyang sunat, zikir pula, lama sikit baru kita makan sikit. Ketika tu penuhlah hati ni dengan nur tadi. Tapi kalau kita dah daripada pagi sampai petang penat, kita dah kosong, tak sempat nak isi dengan ibadah, nak isi dengan tarawih, tak sempat nak isi dengan nur-nur yang Tuhan nak bagi melalui ibadah-ibadah sunat di waktu malam ini, kita dah isi dengan nasi, dia ngantuk lah. Bila ngantuk, yang patut kita dapat Ramadan tu tak dapat. Ini saya bicarakan dari sudut kesan ibadah, bukan dari sudut pahala. Pahala dapat dah, pahala puasa tu. Tapi nak dapat kesan daripada puasa tu, kalau cepat-cepat dikenyangkan perut itu, maka hilanglah asar kesan dia tadi tu. Sebab tu kalau kita tengok, kenapa orang mati syahid dimakruhkan, malah setengah kata haram kita cuci darah dia tu. Sebab darah tu jadi saksi, kesan dia pergi perang tu, dia jadi saksi bagi diri dia tu. Orang berpuasa mulut dia bau, jangan gosok, sebab busuk mulut kerana tak makan tu saksi tentang puasa dia tu lebih harum sisi Allah daripada bau kasturi lagi. Begitu juga bila kita lapar, kesan daripada lapar itu terbukanya hati itu, terbukanya ainul basirah. Pembukaan hati itu tujuan. La'allakum tattaqun tadi. Nak takwa hati kena buka. Nak buka macam mana? Baru nak buka dah tutup balik. Baru buka tutup balik. Kerana tak faham tentang rahsia puasa. Jadi kalau kita nak dapat tahun ni kita nak puasa betul-betul, waktu berbuka tu penting. Lagi 10 minit nak buka, baca wirid, baca zikir, sampai tunggu makanan nak makan tu. Lepas tu buka dengan kurma. Itu ada sekali tu tunggu saya, Syekh Abdul Hadi Al-Kharsa daripada Syria. Dia kata apa? Dia kata kenapa Rasulullah ni suruh kita buka dengan kurma dan benda-benda manis, terutama kurma. Kerana kurma ni bila kita makan, dia hantar satu maklumat dalam kita punya badan, hormon kita ni, dia bagi tahu kita dah kenyang. Padahal kita tak kenyang ni, tapi dia hantar maklumat perut dah terisi cepat. Begitu juga benda-benda manis, dia akan bagi tahu badan kita ni seolah-olah kita dah kenyang. Jadi bila kita dah makan kurma 3-4 biji,
Sembahyang, minum, nak makan balik, dia dah nafsu tu dah tak sehebat masa mula-mula kita nak makan tadi. Kau tengok, nak makan, tengok 3 pinggan sirap bandung, air apa lagi, kikapu, semua kita nak sapu. Tapi kalau dah makan kurma, dia cut down kita punya tu. Tapi ini naklah berterusan lah. Jangan sehari makan, tak ada apa, sama. Buat seminggu tengok. Tiap-tiap buka puasa makan kurma 3-4 biji. Makan kurma 3-4 biji. Di samping dia adalah sunnah Nabi SAW, dia ada satu fadilat daripada sudut kesihatan dan pemakanan. Dia akan merendahkan nafsu makan tadi. Seolah-olah dia, akal kita kata dah kenyang, kita tak makan sebanyak mana kalau kita tak makan kurma tadi tu. Wallahu a'lam.